Pertama kali dalam sejarah menteri pulang gaji kerana buat silap, kata pemimpin PAS. Saya kira ini merupakan perkembangan yang baik untuk negara. Rakyat menegur dan menteri menerima teguran dan memikul tanggungjawab tersebut, katanya. Timbalan Pesuruhjaya PAS Johor. Ketika Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Khairuddin Aman Razali menjadi sasaran kritikan susulan pelanggaran kuarantin Kendiri dan kompaun RM1000 yang dikenakan terhadapnya, rakan seperjuangannya dari PAS tampil menyatakan sokongan. Timbalan Pesuruhjaya PAS Johor Dr. Muhammad Mazri Yahya berkata, tidak pernah berlaku dalam sejarah negara seorang menteri sanggup memulangkan gaji apabila melakukan kesalahan. Muhammad Nazri merujuk tindakan Khairuddin mengumumkan akan mendermakan 4 bulan gajinya sebagai menteri selepas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mendapati dia bersalah melanggar prosedur operasi standard SOP COVID-19. Pernah ke dalam sejarah negara menteri melakukan kesilapan dan kemudian memulangkan kembali gajinya selama beliau bertugas? Tidak pernah, dan inilah yang pertama. Saya kira ini merupakan perkembangan yang baik untuk negara. Rakyat menegur dan menteri menerima teguran dan memikul tanggungjawab tersebut, katanya di Facebook. Khairuddin sebelum ini akur dan memohon maaf berhubung isu berkenaan selepas memaklumkan telah mengenakan kompaun RM1000 terhadap Khairuddin kerana gagal mematuhi peraturan berkaitan pencegahan COVID-19. Kompaun itu dikatakan dikenakan pada 7 Ogos lalu. Khairuddin yang merupakan anggota Parlimen Kuala Nerus dituduh melanggar perintah kuarantin 14 hari yang dikenakan terhadap sesiapa yang baru tiba dari luar negara selepas pulang daripada lawatan ke Turki pada 7 Julai. Hal itu didedahkan oleh ahli Parlimen Seputih Teresa Kok di Dewan Rakyat 18 Ogos lalu, dan sejak itu terdapat warganet mengkritik tindakan Khairuddin yang ingkar kuarantin 14 hari berkenaan. Malah selepas kenyataan KKM pun terdapat pihak yang mempertikaikan jumlah kompaun yang dikenakan dan membandingkan dengan kes-kes ingkar kuarantin sebelum ini yang dikenakan denda lebih tinggi, didakwa di mahkamah, malah ada sehingga di penjara. Sementara itu, mengulas isu sama, AJK Kerja PAS Pusat Nik Muhammad Nik Abdul Aziz turut menitipkan kata-kata semangat untuk rakan sejawatannya dalam PAS itu dan mendoakan agar Allah merahmati sahabatnya itu. Ia satu pelajaran yang memberi pengajaran kepada saya juga beliau sendiri. Allah lebih tahu bagaimana ujiannya. Itu adalah demi mengangkat atau menurunkan darjat hambanya. Jangan merana dan hampa dengan ujian Allah. Terima dan nikmatinya dengan iman dan takwa, katanya di Facebook. Kata Nik Abdul, keputusan Khairuddin untuk memohon maaf dan mendermakan gajinya sebagai menteri kepada tabung COVID-19 membuatkan dia yakin Allah mengilhami sahabatnya itu dengan kebaikan dan rahmat. Terus berjalan, terus berkhidmat. Begitulah anak-anak PAS, insya-Allah. Sementara itu, menurut peguam, Khairuddin boleh didakwa di mahkamah kerana langgar kuarantin berulang kali. Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Khairuddin Aman Razali masih boleh didakwa di mahkamah walaupun dilaporkan telah membayar kompaun RM1000 kerana melanggar peraturan kuarantin Kendiri. Khairuddin seharusnya menjalani kuarantin di rumah selepas kembali dari Turki pada 7 Julai, tetapi sebaliknya menghadiri di beberapa acara termasuk sidang parlimen pada 13 Julai. Peguam New Sin Yew, Samantha Chong dan Hanif Katri Abdullah berpendapat bahawa Khairuddin boleh didakwa untuk setiap kali dia melanggar kuarantin. Secara teknikal, setiap kali dia meninggalkan rumah adalah suatu kesalahan, kata New kepada Malaysia Kini. Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok sebelum ini berkata, Khairuddin telah menghadiri sekurang-kurangnya 12 program dan acara sejak pulang dari Turki 7 Julai lalu. Lokasi yang terlibat termasuk Parlimen 13, 14 dan 16 Julai, Jasin 15 Julai, Jabatan Perdana Menteri 18 Julai, Kuala Nerus 18 Julai, Stiau 18 Julai, Pantai Penarak, Terengganu 18 Julai dan Pulau Duyong 10 Julai. Sebelum ini, pemilik restoran yang mempunyai kaitan dengan kluster Siva Gangga juga didenda RM1000 pada 23 Julai sebelum didakwa di mahkamah pada 13 Ogos dan didenda RM12,000 dan dipenjara 5 bulan. Nezar Muhammad Sabur Beca didakwa atas 4 tuduhan melanggar kuarantin dalam 4 kejadian yang berbeza.
Menurut Hanif, ada kemungkinan kompaun RM1000 terhadap Khairuddin untuk menutup semua kesalahannya. Namun, tegasnya tindakan itu adalah salah. Dalam kes Khairuddin penting untuk mendedahkan kandungan kompaun untuk pemerhatian orang ramai. Sekiranya kompaun ini hanya untuk kesalahan tertentu, iaitu berada di Dewan Rakyat pada 13 Julai, maka pihak berkuasa masih harus mendakwanya. Pelanggaran berulang kali seharusnya didakwa di mahkamah, katanya. Dengan memberi contoh pemandu mabuk, Chong mengatakan di bawah Undang-Undang Malaysia, seseorang yang mabuk yang memandu dengan berbahaya selama 2 minggu boleh dibicarakan di mahkamah untuk setiap pemanduan mabuk tanpa mengira sama ada kecederaan berlaku atau tidak. Kata Chong, perkara sama juga diambil kira bagi kuarantin wajib. Menteri itu melanggar perintah kuarantin setiap kali menghadiri suatu majlis. Oleh itu, harus ada tuduhan dan hukuman yang berasingan untuk setiap kesalahan yang dilakukan, katanya. Sementara itu, dia juga berkata, tidak jelas apakah ada kertas siasatan yang dibuka mengenai kes berkenaan dan mempersoalkan kenapa Khairuddin tidak dihadapkan ke mahkamah seperti timbalan Menteri Kesihatan Dr. Nur Azmi Ghazali sebelum ini. Nur Azmi disiasat kerana melanggar perintah kawalan pergerakan setelah dia menyiarkan beberapa gambar dalam talian yang menunjukkan dia dan rombongannya mengunjungi sebuah sekolah agama di Lenggong, Perak pada 17 April. Dia didenda RM1000 oleh mahkamah. Daripada itu, ini reaksi daripada Khairuddin. Khairuddin mohon maaf, ikrar pulangkan 4 bulan gaji. Perkembangan itu hadir selepas Kementerian Kesihatan mendapati menteri itu gagal mematuhi SOP berkaitan pencegahan COVID-19. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Dr. Khairuddin Aman Razali akhirnya akur dengan kesilapannya melanggar prosedur operasi standard SOP berkaitan COVID-19. Dalam kenyataan medianya hari ini, Khairuddin memohon maaf dan menyatakan hasrat untuk memulangkan 4 bulan gajinya sebagai menteri. Perkembangan itu hadir selepas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenakan kompaun RM1000 terhadap Khairuddin kerana gagal mematuhi peraturan berkaitan pencegahan COVID-19. Saya dengan ini memohon jutaan kemaafan kepada seluruh rakyat Malaysia atas kekhilafan yang berlaku. Sebagai menteri, saya bertanggungjawab untuk akur kepada peraturan dan SOP sepanjang tempoh PKPP. Sebagai menzahirkan rasa bertanggungjawab itu, saya juga dengan ini akan mengulangkan semua gaji saya sebagai menteri untuk Mei hingga Ogos 2020 sebagai sumbangan kepada tabung bantuan bencana negara, tabung COVID-19 di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, katanya. Dalam kenyataan itu, Khairuddin turut menyorot bahawa gajinya bagi Mac dan April juga telah disumbangkan sebelum ini ke tabung tersebut sebagaimana diputuskan Kabinet. Khairuddin menjadi sasaran kritikan pelbagai pihak selepas ahli Parlimen Seputi Teresa Kok mendedahkan dia tidak menjalani kuarantin kendiri selepas pulang dari Turki pada 7 Julai lalu. Khairuddin sebelum ini dilihat mempertahankan diri dengan berkata dia telah menjalani ujian sebanyak 3 kali dan disahkan negatif COVID-19 serta dibenarkan menyertai acara di Istana Negara pada 17 Ogos lalu. Bagaimanapun, para pengkritik terus mempersoalkan alasan beliau tidak menjalani kuarantin kendiri seperti ditetapkan kepada mana-mana individu yang pulang dari luar negara. Susulan itu, KKM hari ini memaklumkan bahawa Khairuddin dapati bersalah menurut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998, Akta 342. Oleh kerana Khairuddin gagal mematuhi peraturan di bawah Akta 342, pegawai diberi kuasa PDK telah mengeluarkan kompaun sebanyak RM1000 kepadanya pada 7 Ogos 2020 dan dia telah menjelaskan kompaun tersebut menurut kenyataan KKM itu. Rata-rata kritikan terhadap Khairuddin membandingkan denda dan hukuman terhadap orang awam yang didapati bersalah akibat melanggar SOP COVID-19. Antaranya ialah seorang wanita warga emas dihukum penjara sehari dan didenda RM8,000 selepas mengaku salah melanggar perintah kuarantin kendiri apabila tiba dari negara luar. Seorang pemilik restoran di Kedah pula dihukum penjara 5 bulan serta denda RM12,000 kerana kesalahan sama. Lelaki terbabit adalah kes yang mempunyai kaitan dengan kluster Sibaganga. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir, masih lagi berkaitan dengan berita yang sama. Bagaimana isu menteri tak jalani kuarantin diterjemah sebagai saya iri hati.
Teresa Kok berkata demikian susulan laporan Harakat Daily yang memetik pemimpin PAS menyifatkan dia sebagai iri hati dengan pencapaian Khairuddin. Timbalan Setiausaha Agong DAP Teresa Kok mempersoal laporan Harakat Daily yang menyifatkannya sebagai iri hati dengan Menteri Perladangan Perusahaan dan Komoditi Khairuddin Aman Razali yang kini dihujani kritikan kerana tidak menjalani kuarantin wajib COVID-19 selepas pulang dari Turki bulan lalu. Kok yang juga bekas Menteri Industri Utama berkata, rakyat kini memerhati kerajaan dalam menangani isu pelanggaran prosedur operasi standard SOP di kalangan menteri. Bagaimana isu Menteri Khairuddin tidak menjalani kuarantin wajib boleh diterjemah sebagai saya iri hati dengan pencapaian beliau. Seluruh negara memerhati bagaimana kerajaan PN menangani isu menteri melanggar pelanggaran prosedur operasi standard SOP dengan tidak menjalani kuarantin wajib. Sekarang Ketua Pengarah Dr. Nur Hisham Abdullah KKM Kementerian Kesihatan Malaysia membawa isu itu kepada PMO, Pejabat Perdana Menteri, untuk membuat keputusan. Perdana Menteri masih berdiam. Dan sekarang Harakat Daily dakwa saya sebagai iri hati dengan Khairuddin. Ops, kata Kok dalam kiriman di Facebook hari ini. Harakat Daily yang merupakan lidah rasmi PAS sebelum ini menerbitkan artikel yang menyifatkan Khairuddin merupakan mangsa iri hati pemimpin DAP. Laporan itu memetik Setiausaha PAS Selangor, Roslan Syahir Muhammad Syahir yang menuduh Kok cemburu kerana Khairuddin mempunyai pencapaian lebih baik di Kementerian Perladangan Perusahaan dan Komoditi. Kok merupakan ahli parlimen yang menggesa Khairuddin menjelaskan isu tidak menjalani kuarantin selepas kunjungan di Turki di Dewan Rakyat pada 18 Ogos lalu. Agong pun jalani kuarantin. Sementara itu mengulas isu sama, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng mempersoalkan mengapa Khairuddin tidak menjalani kuarantin sekembalinya dari Turki pada 7 Julai lalu. Sedangkan katanya yang di-Pertuan Agong pun menjalani kuarantin selepas kaki tangan istana disahkan positif COVID-19. Khairuddin yang sebelum ini mempertahankan dirinya dengan berkata kebenaran yang diberikan untuknya memasuki Istana Negara pada 17 Ogos lalu merupakan bukti dia negatif COVID-19. Khairuddin masih gagal memahami bahawa keputusan ujian negatif beliau bukanlah isu utama. Jika hasil ujian positif, pastilah beliau sudah berada di hospital dan tidak akan ada masalah selanjutnya. Isunya ialah mengapa beliau dan keluarga tidak dikenakan arahan kuarantin 14 hari. Ini jelas suatu tindakan penguatkuasaan undang-undang pilih kasih di mana Perdana Menteri bebas sedangkan rakyat biasa ditahan, digari dan didenda. Sewajarnya Khairuddin berasa insaf dan mencontohi kepimpinan melalui tauladan yang ditunjukkan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong yang turut mengenakan kuarantin kendiri setelah kaki tangan Istana Baginda diuji positif COVID-19. Jika Baginda yang di-Pertuan Agong yang mempunyai imuniti undang-undang boleh mengikuti protokol keselamatan tersebut, mengapa tidak Khairuddin? Adakah Khairuddin berasa beliau mempunyai status istimewa? Soal Lim dalam satu kenyataan hari ini. Isu pelanggaran kuarantin Khairuddin mula-mula dibangkitkan ahli parlimen seperti Teresa Kok di parlimen pada 18 Ogos. Mendakwanya melanggar prosedur operasi standard SOP COVID-19 selepas melakukan lawatan ke luar negara. Kok turut mendedahkan bahawa Khairuddin telah menghadiri lebih 12 program dan mesyuarat sejurus pulang dari Turki pada 8 Julai. Lim dalam kenyataannya membandingkan kejadian itu dengan apa yang berlaku di Ireland apabila seorang menteri meletak jawatan 2 hari selepas melanggar protokol keselamatan COVID-19. Sedangkan katanya Khairuddin pula angkuh dan tak mahu mengakui kesalahan. Keangkuhan dan keengganan Khairuddin untuk mengakui kesalahan beliau setelah 6 minggu jelas tidak boleh diterima dan bertentangan dengan kepentingan rakyat. Kini soalnya bukan lagi tentang hukuman terhadap Khairuddin atas salah lakunya semata-mata. Malah adakah beliau layak menjadi menteri dalam kerajaan Baginda yang di-Pertuan Agong, katanya lagi. Khairuddin yang merupakan anggota Parlimen Kuala Nerus dituduh melanggar perintah kuarantin 14 hari yang dikenakan terhadap individu yang baru tiba dari luar negara. Sebelum ini katanya dia telah membuat 3 ujian COVID-19, iaitu ketika tiba dari Turki pada 7 Julai, pada 13 hari kemudian dan baru-baru ini sebelum hadir ke suatu acara di Istana Negara.
Untuk rekod ketika lawatan Khairuddin ke Turki dari 3 hingga 7 Julai, kes COVID-19 yang dicatatkan di sana adalah lebih 5.600 kes baru dan 93 kematian. Turki mencatatkan lebih 250,000 kes COVID-19 dan 6.061 kematian secara keseluruhannya. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Jika anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa untuk tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Terima kasih.